Assalamualaikum, saya Fatin Nur Alia daripada Kumpulan 4 akan membentangkan dasar sosial pembangunan negara, iaitu sistem pendidikan di Malaysia. Objektif ini adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan serta menyatupadukan semua kaum dan menyediakan tenaga kerja yang mencukupi. Untuk pembangunan negara melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan di negara ini berbentuk tidak formal. Pedagang-pedagang Arab yang beragama Islam memulakan sistem pendidikan formal dengan cara membina sekolah-sekolah pondok terutama di Perlis, Kedah, Melaka dan Terengganu dan juga Kelantan. Sekolah-sekolah ini mengajar pelajaran akidah dan pelajaran agama seperti Al-Quran, tajwid dan tafsir, hadis, fiqah dan tauhid. Sumber-sumber rujukan pula ialah kitab Al-Quran dan hadis di samping kitab-kitab berkenaan ilmu fiqah, tauhid dan tasawuf yang juga dibawa dari semenanjung Tanah Arab. Selepas kemasukan British, beberapa sistem pendidikan di Tanah Melayu diperkenalkan akibat dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh British. Sistem pendidikan antara kaum di Tanah Melayu juga terpisah. Tertubuhnya Sekolah Vernacular Melayu mula ditubuhkan pada tahun 1856. Sekolah ini menyediakan pendidikan asas selama 4 tahun dan bantuan penuh oleh kerajaan. Tulisan Rumi juga diperkenalkan di sekolah ini. Pendidikan di sekolah-sekolah ini bertujuan melahirkan masyarakat yang sederhana. Hal ini kerana pelajar-pelajar lebih ditekankan kepada pelajaran vokasional seperti pertanian, membuat bakul, membuat tikar, membuat jaring dan ilmu masakan. Hal ini jelas menunjukkan mutu pelajaran di sekolah Melayu jauh ketinggalan berbanding dengan sekolah Inggeris. Sekolah Vernacular Cina yang pertama pula telah dibina pada tahun 1816 di Melaka. Kerajaan Inggeris tidak terlibat dalam penubuhan sekolah Cina. Masyarakat Cina melalui usaha orang perseorangan yang kaya dan persatuan-persatuan telah menubuhkan sekolah Cina untuk memastikan warisan budaya dan bahasa mereka terus dikekalkan. Kurikulum sekolah Cina lebih moden kerana mereka mempelajari sejarah, geografi, sains, matematik, lukisan, pendidikan jasmani dan nyanyian. Pada tahun 1920, British meluluskan enakmen pendaftaran sekolah untuk mengawasi perkembangan sekolah-sekolah Cina yang mula dipengaruhi oleh politik negara Cina. Penubuhan sekolah Vernacular Tamil berlaku dengan pesat sekali selepas kemasukan buruh India ke Tanah Melayu untuk bekerja di ladang-ladang. Namun, bilangan pelajar di sekolah ini amat terendah kerana sikap ibu bapa yang kurang terdedah terhadap kepentingan pendidikan. Sebagaimana sekolah Melayu, sekolah Tamil juga mendapat bantuan kerajaan. Di bawah enakmen buruh 1912, pemilik ladang dikehendaki menubuhkan sebuah sekolah Tamil sekiranya terdapat lebih daripada 10 orang kanak-kanak berumur 7 tahun hingga 14 tahun. Di ladang, sekolah aliran Inggeris bertaraf lebih tinggi dan mendapat banyak bantuan keuangan. Kurikulum sekolah Inggeris juga lebih baik seperti ilmu membaca, matematik, sejarah, geografi, nahu Inggeris dan lain-lain. Selepas Perang Dunia Kedua, antara perkara penting yang disemak oleh kerajaan British ialah sistem pendidikan yang diasingkan. Sistem-sistem di atas jelas menggalakkan pemisahan antara kaum. Sistem pendidikan yang berbeza menyebabkan pelajar mempunyai nilai dan peluang pekerjaan yang juga berbeza. Keadaan ini juga menimbulkan jurang ekonomi dan sosial yang ketara. Peluang pelajar Melayu untuk ke sekolah menengah sangat terhad kerana pendidikan sekolah menengah tidak digalakkan oleh kerajaan British. Justru ramai pelajar Melayu yang berminat menyambung belajar mengikuti latihan perguruan. Antara institusi perguruan yang terkemuka adalah Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim. Seterusnya beralih kepada latar belakang sistem pendidikan di Sabah. Sebelum tahun 1963, sistem pendidikan di Sabah sangatlah mundur kerana syarikat perpiagaan Borneo Utara tidak berminat untuk memajukannya. Pada tahun 1883, sebuah sekolah Inggeris ditubuhkan di bawah kerelaan Gereja Katolik di Sandakan. Pada tahun 1909, Jabatan Pelajaran ditubuhkan di Sabah untuk mengawasi perkembangan sekolah persendirian Mubalik Kristian serta sekolah Cina. Secara keseluruhan, pada peringkat awal, sekolah-sekolah di Sabah dibiayai oleh pihak-pihak persendirian tanpa bantuan daripada syarikat. Pada tahun 1955,
Laporan Woodhead dikeluarkan bertujuan untuk memberikan peruntukan kewangan kepada bidang pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan sekolah rendah, menengah, vokasional dan dewasa, memperkenalkan sistem pendidikan baharu dengan kawalan daripada pihak kerajaan. Pada tahun 1956 pula, lembaga pelajaran ditubuhkan bagi tujuan menyelaraskan pendidikan di Sabah. Lembaga ini dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Tempatan. Latar belakang sistem pendidikan di Sarawak pula berkembang secara persendirian seperti sekolah Mubalik dan sekolah Cina tanpa pengawasan kerajaan Brooke. Namun, kerajaan Brooke mula campur tangan apabila sekolah Melayu ditubuhkan oleh masyarakat Melayu. Apabila kerajaan British mengambil alih pentadbiran Sarawak, pentadbiran sekolah rendah diuruskan oleh Majlis Tempatan. Kerajaan British mula memberikan bantuan kepada sekolah yang dibina oleh masyarakat tempatan. Laporan Woodhead turut diperkenalkan di Sarawak pada tahun 1955 atas tujuan yang berikut: membiayai setiap pendidikan dan setiap sekolah disediakan peruntukan kewangan tertentu, mengadakan pendidikan menengah selama 3 tahun dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, dasar-dasar pendidikan tahap awal. Pada peringkat paling awal, British memperkenalkan rancangan Cheeseman pada tahun 1940, iaitu suatu rancangan untuk menjadikan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan persekolahan di Tanah Melayu. Namun, rancangan ini tidak dapat dilaksanakan. Penyata Barnes telah diperkenalkan pada tahun 1950. Penyata ini menyarankan persekolahan peringkat rendah digunakan sebagai usaha penyatuan dan dijadikan ejen pembina bangsa Melaya. Kerajaan bercadang membentuk satu pelajaran yang berunsurkan kebangsaan. Penyata ini mencadangkan satu corak sekolah rendah sahaja, iaitu sekolah kebangsaan yang akan dibuka kepada kanak-kanak semua bangsa diajar oleh guru-guru daripada pelbagai bangsa, dan juga menggunakan 2 bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hal ini bermaksud sekolah vernakular dihapuskan serta-merta. Penyata Barnes juga mencadangkan tempoh persekolahan rendah bermula daripada usia 6 tahun dan pelajaran pada peringkat rendah diberikan secara percuma. Peringkat menengah pula hanya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Namun, penyata ini sukar diterima oleh semua kaum. Kaum Melayu berasa bahawa mereka tidak menerima layanan yang sewajarnya, sementara kaum Cina dan India bimbang kehilangan bahasa dan budaya mereka. Ketidakpuasan hati rakyat Cina menyebabkan British melantik Dr. W.P. Fan dan Dr. Wu Teh Yao untuk mengkaji pendidikan vernakular Cina pada tahun 1951. Setelah kajian dibuat, kerajaan telah memperkenalkan penyata Fan Wu pada tahun 1951. Penyata ini menyarankan bahawa sekolah Cina dikekalkan kerana berperanan membina bangsa yang bersatu padu secara berasingan. Bahasa Cina diajar sebagai bahasa ketiga selain bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Membentuk satu sekolah kebangsaan tetapi sekolah Cina dibenar beruruskan secara berasingan. Sukatan pelajaran sekolah Cina bertumpu kepada hal-hal yang berlaku di Tanah Melayu, bukan kepada hal-hal negara. Penyata Barnes dan penyata Fan Wu disemak dan juga kemudian Ordinaran Pelajar 1992 telah diluluskan oleh kerajaan. Ordinan ini menyebut 2 jenis sekolah kebangsaan didirikan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai pengantar. Sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak termasuk dalam sistem pendidikan kebangsaan. Para pelajar sekolah kebangsaan Melayu mempelajari bahasa Melayu bermula daripada darjah 3. Kemudahan disediakan untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil di sekolah kebangsaan. Cadangan ini didapati lebih praktikal tetapi tidak dilaksanakan serta-merta kerana terdapat pelbagai masalah kewangan dan ekonomi. Dasar-dasar pendidikan peringkat kedua selepas pilihan raya 1955, Parti Perikatan yang memegang kuasa pentadbiran telah memperkenalkan satu sistem pengajaran seragam. Bagi tujuan ini, Jawatan Kuasa Pendidikan yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak bin Husin ditubuhkan. Jawatan kuasa ini mengeluarkan satu penyata yang dinamakan Penyata Razak pada 16 Mei 1956 dan diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan. Tujuan pembentukan Penyata Razak ini adalah menyediakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, melahirkan perpaduan antara kaum sebagai rumpun bangsa Tanah Melayu,
menyediakan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan, mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, berlatih dan bertoleransi, serta liberal dan progresif. Cadangan penyerta adalah seperti yang berikut. Penubuhan dua jenis sekolah rendah iaitu sekolah umum dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah jenis umum dengan bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah. Penubuhan dua jenis sekolah menengah iaitu sekolah menengah kebangsaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggeris wajib dipelajari dan sekolah menengah jenis kebangsaan dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan bahasa Melayu wajib dipelajari. Seterusnya, penggunaan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah rendah. Secara amnya, penyata ini kemudian telah dijadikan asas untuk penggubalan Undang-Undang Pelajaran 1957 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961. Pada tahun 1960, penyata razak jelas disemak oleh sebuah jawatankuasa yang diketuai oleh Abdul Rahman Talib. Walaupun secara am, jawatankuasa ini bersetuju dengan penyata razak, namun beberapa syarat tambahan dikemukakan. Oleh itu, pada tahun tersebut, penyata Rahman Talib pula dikeluarkan. Penyata ini menyentuh hal ehwal berikut. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Memberi pelajaran percuma untuk sekolah rendah. Memperkenalkan kelas peralihan untuk murid-murid sekolah vernacular ke sekolah menengah aliran Melayu. Jemaah Nazir Persekutuan diadakan untuk mengawal mutu pelajaran, pengenalan pelajaran vokasional serta menyemak dan memperbarui kurikulum sukatan pelajaran seperti mewajibkan pelajaran tata raya untuk membentuk sikap toleransi dan bekerjasama persefahaman sesama kaum. Penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara. Pembaharuan sukatan pelajaran ilmu alam supaya pelajar memahami latar belakang alam fizikal dan sosial. Membentuk rakyat yang sentiasa berbangga dan menghormati lambang-lambang kerajaan seperti bendera, lagu kebangsaan dan lain-lain. Syar-syar dalam penyata razak dan penyata Rahman Talib kemudiannya digunakan untuk menggubal Akta Pelajaran 1961. Seterusnya, pada tahun 1961, Dasar Pendidikan Kebangsaan telah digubal. Sebuah jawatankuasa kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji dasar pendidikan bertujuan memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Laporan jawatankuasa ini telah diterbitkan pada tahun 1979. Antara tujuan dasar pendidikan kebangsaan ini pula ialah sistem pendidikan yang memenuhi keperluan perkembangan dan pembangunan masyarakat dari segi sosial, ekonomi, politik serta kebudayaan masyarakat negara ini. Membentuk pengajaran yang cekap dan berkesan, membentuk sistem yang tidak mendatangkan beban kewangan kepada negara dan juga membentuk sistem pendidikan yang memenuhi kehendak ibu bapa. Sistem pendidikan aneka jurusan pula dimulakan pada tahun 1965, menggantikan sekolah pelajaran lanjutan. Sistem ini digubal berlandaskan laporan Aminuddin Baki. Antara matlamat pendidikan aneka jurusan adalah untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Memberi persediaan kepada pelajar untuk menjawab pekerjaan yang sesuai, mengeluarkan tenaga manusia berkemahiran untuk memenuhi sektor-sektor pertanian dan perindustrian. Menyediakan pelajaran aneka jurusan ini bermula daripada tingkatan 4. Tujuan dasar ini adalah untuk menyediakan sistem pelajaran kebangsaan yang dapat melahirkan warga negara yang berpengetahuan, bertanggungjawab dan berkebolehan sekaligus melaraskan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Strategi-strategi dasar ini adalah untuk menyatukan sistem pelajaran untuk memupuk kesedaran berpaduan kebangsaan. Tujuan dasar ini adalah untuk menyediakan sistem pelajaran kebangsaan yang dapat melahirkan warga negara yang berpengetahuan, bertanggungjawab dan berkebolehan sekaligus melaras dengan prinsip-prinsip rukun negara. Strategi-strategi dasar adalah untuk menyatukan sistem pelajaran untuk memupuk kesedaran perpaduan kebangsaan, memperluas dan mengubah sesuai pelajaran serta memberikan latihan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja,
Memperbaiki mutu pelajaran untuk membina masyarakat progresif berlandaskan sains dan teknologi. Memperbaiki kemudahan-kemudahan penyelidikan perancangan dan pelaksanaan objektif-objektif. Laporan Kabinet 1979. Melalui Laporan Kabinet 1979, beberapa pembaharuan dan pengemaskinian dalam sistem pendidikan telah dilaksanakan. Antaranya meliputi penegasan kepada pendidikan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia. Pendidikan menengah atas melalui 2 jurusan iaitu akademik dan vocational. Belum melanjutkan persekolahan dari umur 9 tahun hingga 11 tahun. Melicingkan tata cara pengurusan pelajaran bagi meningkatkan mutu pelajaran secara keseluruhan. Rang Undang-Undang Pendidikan 1995 iaitu pelaksanaan sistem pendidikan negara diperkemas lagi pada tahun 1995 apabila beberapa cadangan dikemukakan seperti yang berikut. Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara. Falsafah pendidikan negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan. Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun. Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan dan peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta. Perkembangan sistem pendidikan negara mempunyai 2 fasa utama. Perkembangan sistem pendidikan fasa yang pertama adalah pada tahap ini, bilangan pelajar sekolah rendah telah meningkat daripada 21,100 orang kepada 93,800 orang. Peningkatan ini berlaku disebabkan kemasukan pelajar perempuan Melayu. Bilangan pelajar sekolah menengah mengikut kaum pula tidak seimbang dengan bilangan pelajar sekolah aliran Melayu seramai 13,000 orang. Sekolah aliran Cina seramai 34,000 orang dan sekolah aliran Inggeris berjumlah 192,000 orang. Manakala perkembangan sistem pendidikan fasa kedua pula ialah kerajaan mula menyedari tentang kepentingan peranan pendidikan dalam mewujudkan perpaduan kaum dan merapatkan jurang kemiskinan dalam kalangan rakyat selepas tercetusnya peristiwa hitam 13 Mei 1969 iaitu rusuhan kaum. Kerajaan berusaha mewujudkan integrasi nasional menerusi rancangan Malaysia kedua. Berasaskan prinsip rukun negara dan menyatukan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan, menyesuai dan meluaskan rancangan pelajaran serta latihan untuk menampung keperluan tenaga kerja, membaiki mutu pendidikan untuk membentuk masyarakat yang progresif dan membaiki penyelidikan dan perancangan untuk menjamin kejayaan.